Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk the first topic untuk physics semester ni kita akan masuk untuk introduction to physics. Okey, so kita tengok dulu dia punya learning outcome, apa yang awak perlu tahu. Alright, so the first learning outcome is to state the basic quantities and their respective SI unit. Okey, maksudnya awak kena tahu nyatakanlah basic quantity ni adalah kuantiti asas. And then dia punya SI unit. Okay. So SI unit dia punya standard lah. Okay. Dia punya unit dia. So contoh kat sini kita ada length, time, mass. Okay. After that we have state derived quantities. Okay. Derived quantities tu adalah kuantiti terbitan. Maksudnya kita terbitkan ni lah nilai dia tu. Dan dia punya unit kat sini. Okay. MS-1 for velocity ada acceleration. Contoh lah. Okay. And then after that we will go to perform conversion between SI unit. Maksud kita nak buat penukaran unit. So first of all, okay, kita tengok dulu what is the meaning of physical quantities kat sini. Right, so quantities that can be measured. Maksudnya kuantiti yang kita boleh ukur, which consists of a precise numerical value. So dia ada nilai lah, okay, nilai kat situ, and a unit. Okay, so ada magnitude kat situ lah, unit, contoh unit kilogram ke meter ke. Dan kita boleh pecahkan kepada dua physical quantities. Okay, kita ada basic quantities and derived quantities. So, basic quantities ni adalah quantity that cannot be derived. Maksud kita tak boleh nak terbitkan dia. Dia adalah basic yang asas. Okay, in term of other physical quantities. And then, untuk derived quantities ni adalah quantity produced from the combination. Okay, maksudnya dia ada hasil gabungan, kombinasi of basic quantity. Maksudnya daripada basic quantity ni, kita combinekan, barulah kita namakan dia sebagai derived quantity. So, dia akan go through multiplication or division dalam proses pendaraban ataupun kita buat pembahagian lah, ataupun dua-dua sekali. Okay, next sebelum kita nak pergi pada unit-unit tadi tu, okay, kita kena tengok dulu dekat sini. Alright, ini adalah dia punya 3 perkara penting. Okay, so ini contoh dekat sini, example of measurement of physical quantities. Okay, contoh dalam meter second. Okay, jadi penulisan dia kita akan buat, dia ada kat sini lah, simbol dia M. So untuk second S, ini contoh dua saja. Okay, sistem SI unit ni dia adalah nilai yang SI standard, standard international punya, standard unit for basic quantities. Okay, next untuk scientific notation. Okay, ini cara penulisan kita, scientific notation ni. Kalau biasa kita tulis sebagai 2000 kg di sini. Okay, jadi bila kita namakan scientific notation ni, kita buat darab 10 kuasa something kat sini. Okay, ni kita panggil scientific notation. So kat sini kita buat 2.00 times 10 power of 3 kg. Okay, so dalam ni 10 kuasa 3 ni, okay, yang ini kita panggil scientific notation. Okay, after that we have prefixes. Okay, prefixes ni we use to represent physical quantities which are very big or very small in SI unit. Okay, so prefix ni maksudnya kita gunakan ni lah, nilai-nilai kat sini. Contoh kat sini kita ada giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro sampai femto. Jadi macam mana cara nak ingat? Okay, bergantung kepada kaedah masing-masing lah. Macam contoh kalau macam saya ingat dekat sini, saya akan labelkan dulu untuk bahagian nilai-nilai yang di tengah-tengah. Saya masukkan di tengah-tengah adalah desi, D, ni huruf D kecil ni, desi, senti, dan satu kita ada dekat sini, mili. Okay, kenapa saya ambil nilai di tengah-tengah ni? Sebab saya nak tahu nilai-nilai dia ni, nombor, kita sebut sebagai nombor yang kita boleh ingat lah. Okay, contoh desi ni adalah 10 negatif 1. Senti adalah 10 negatif 2. Mili adalah 10 negatif 3. Okay, kalau awak tengok dekat sini, ini gandaan dia 1 lah. 1, 2, 3. Tapi dalam bentuk negatif. Jadi, selepas daripada ini, okay, kalau kita pergi dekat bahagian nilai yang atas ni, okay, so saya akan buat gandaan 3. Saya tunjuk contoh kat sini. Okay, ke atas, lepas desi ni, kalau naik ke atas, kita akan ada kilo. Okay, lepas kilo kita akan ada mega dan kita akan ada giga. Dekat sini semua gandaan 3. Maksud saya, kilo adalah 10 kuasa 3, mega 10 kuasa 6, giga 10 kuasa 9. Okay, contoh. Okay, dan bila kita ke bawah pula, okay, mili ni, bawah ni pun gandaan 3 tapi dia negatif lah. Okay, lepas mili okay, lepas mili ke bawah kita ada mikro. Ni mikro darab 10 negatif. Okay, negatif 6. Okay, lepas mikro kita ada nano. Okay, nano 10 negatif 9 piko darab 10 negatif 12. Okay, dan last sekali ni femto lah. Okay, darab 10 negatif 15. Kalau kita tengok dekat sini, okay, sini gandaan 3. Okay, negatif 3, negatif 6. Okay, so dekat atas ni 3, 6, 9.
Okey, itu kaedah lah nak ingat. Cara nak ingat untuk kita punya prefixes. Alright, seterusnya untuk basic quantities yang saya sebut awal tadi tu. Okey, quantity that cannot be derived. Okey, ini contoh-contoh lah. Kita ada length dalam unit meter, mass. Okey, L ni untuk length lah. L dia punya simbol L dia. Meter ni dia punya unit M. Okey, mass M ni simbol dia M kecil ni. Okey, kilogram ni untuk kg lah. Kg kilogram jangan confuse lah antara M mass ni dengan meter ni. Ini adalah untuk SI unit bahagian sebelah kanan ni. Okey, bahagian sebelah kiri ni adalah dia punya kita buat simbol dia. Okey, dan kita ada time, kita guna T, second. Electric current, I current kita guna ampere. SI unit dia. Temperature kita pakai Kelvin. Okey, ingat kita tidak pakai degree Celsius. Okey, and then amount of substance Okey, mole. Ini belajar dalam chemistry Dan kita ada luminous intensity lah kan dia lah. Okey, ni keamatan cahaya CD. Okey, ini contoh-contoh basic quantities. Next, we have derived quantities over here. Okey, so ingat derived quantity adalah quantity yang kita produce by combination. Okey, sama ada dalam bentuk bahagi ataupun darab lah. Kita dapat dia punya quantity kat sini kita panggil derived quantity. Contoh dekat sini velocity. So velocity is displacement over time. So displacement bahagi dengan time. Kalau ikutkan displacement dalam unit meter, time dalam unit second. So akan jadi meter per second. Okey, so ini dia punya SI unit. So next we have density, ketepatan dekat sini. Kg per meter cube, kg m-3. And after that frequency we have second. Okey, ataupun special name. Kita ada special name kat sini, kita ada panggil dia Hertz. HZ ni, Hertz. And then force, kita letak kg m-2. Okey, so force is MA, mass times with acceleration. Kg m-2 ataupun dia punya special name is Newton, capital N. Okey, ni either one boleh lah kita gunakan. Okey, next we have pressure. Pressure, kita ada kg m-1, s-2 ataupun Pascal. We have work and also power. Okay, next untuk conversion of units. Okay, ini example yang ada dalam nota. Nota yang kita bagi dekat kita punya site tu. Okay, so contoh yang pertama dekat sini we have 25 cm convert into meter. So 25 cm cm ni adalah prefixes which is 10 to the power of -2. So kita akan convert jadi 25 darab 10 kuasa -2. Okay, meter. Ataupun bila kita tulis sebagai scientific notation, dia akan jadi 2.5 times 10 power -1 meter. So boleh gunalah sama ada yang atas atau bawah ni, dua-duanya sama. Ini kita nak convert kepada meter. Okay, next example number 2, we have 56 millimeter cube convert into meter cube. Okay, so macam mana you nak convert? Okay, dekat sini bagi contoh lah. Okay, ataupun saya simplify dekat sini. Perkara yang pertama, kita kenalah tahu mili tu nilai dia berapa. Okey, contoh kita dah tulis kat situ jawapan dia kan. Okey, saya tulis balik 56. Okey. So mili 10 kuasa -3. Okey. So ingat kat sini nanti 3 kan. Okey, meter cube ni ada meter ada cube kat sini kan. Okey, meter cube 3 ni kan. So 3 ni kita darabkan dengan -3 dekat sini, dapat -9. That's why kita tulis balik dia akan jadi 56 darab 10 -9 meter cube. Okey, ini hint dia lah, contoh. Okey, contoh satu lagi katalah saya letakkan kat sini 10 cm squared. Okey, nampak ini kita guna meter cube ni adalah untuk isi padu, volume. Ini cm squared ni adalah untuk area. Okey, macam mana nak convert? The same step. Okey, 10 cm 10 kuasa berapa? 10 kuasa -2. Okey, meter squared ada meter squared. Okey, 2 ni darab dengan -2. So dia akan jadi apa? 10 darab 10 -4 meter squared. Macam itulah. Okey, itu kita simplify lah cara nak convert. Okey, so the next thing is, okey, nombor 3, example kita ada 850 mg convert into kilogram. Okey, so ada setengah pelajar dia akan tukar dulu miligram ni kepada gram. After that baru pergi kepada kilogram. Okey, either one pun boleh, tak ada masalah lah. Okey, ini contoh kalau dekat sini dia bagi 850 mg. Okey, kita ada 850. Mili prefix dia adalah 10 -3. Sini ada gram tu. Okey, so kita akan dapat 850 darab 10 -3 gram. Ini dalam gram. Okey, jadi macam mana kita nak wujudkan kilogram? Okey, untuk kilogram, ingat kilogram. Kilo adalah 10 kuasa 3. Jadi kalau kita nak hilangkan 10 kuasa 3, awak darab dengan 10 lawan 3 adalah -3. Okey, 10 kuasa 3 darab 10 kuasa -3, sebenarnya kalau ikutkan dari segi ni dia adalah 3 tambah -3. Dia akan jadi 3 tambah -3 akan dapat 0. 10 kosong adalah 1. Okey, itu cerita di sebalik dia lah.
Jadi dekat sini, jadi kita nak tambahkan kilo kat sini, kilogram ni. Okey, dia akan jadi begini. 850. Okey. Darab 10/3 ni memang dah ada tadi kat sini. Sekarang si cerita dia saya nak letak K kat sini. Okey, nak letak K kat sini, kita boleh letak K. K adalah 10/3. Okey, katalah saya letak K kat sini. Okey, ini K 10/3. So, lawan dia adalah darab 10-3. Okey, ada gram kat sini. So, dia akan jadi 850 -3 dengan -3 dia akan jadi -6. Sebab apa? -3 tambah -3. Okey, -3 tambah -3. -3 tambah -3. Dia akan jadi -3 tolak 3 dapat -6. Kat sini -6. Okey, so jadinya sekarang ni kita boleh balik, dia akan jadi 850 darab 10 -6. K ada kat sini, kilogram. So that's why nilai dia macam ni. Okey, so itu kalau kita nak inputkan kg dekat situ lah. Okey, contoh, right. Seterusnya, example number 4. Contoh nombor 4 kat sini. Okey, ini biasanya saya akan gunakan conversion factor. Okey, maksud conversion factor kat sini. Okey, contoh 5 km per hour. So, kita tulis dulu 5 km per hour. Okey, 1 hour. Ataupun you boleh buat hour kat bawah ni lah. Sebab 1 jam 1 sama je. Dia letak sini kan. Okey, so cerita dia macam ni. Awak nak tukar kepada apa? Meter betul? Kilometer nak tukar kepada meter. So, kena ingat 1 kilometer berapa meter? Jawapan dia 1000 meter. Okey. Jadi, kalau saya tulis 1 kilometer bahagi 1000 meter, dia adalah sama juga dengan 1000 meter bahagi dengan 1 kilometer. Which is sama dengan 1. Itu conversion factor. Okey, nanti saya tunjuk macam mana nak guna benda ni. Okey. Right, so number 2 adalah kita ada hour. Ni per hour dengan per second. Jadi bila kita letak kat bawah ni, dia tak ada -1 lah, dia macam ni kan. Okey, hour. 1 hour how many second? So 1 jam. How many second? Kita ada 3600 second. Dan kita boleh juga tulis 1 jam bahagi dengan 3600 second sama juga dengan 3600 second bahagi dengan 1 hour. Okey. So, which is akan sama dengan 1. Okey, tengok dekat sini. Apa saya nak buat dengan benda ni? Jadi, dia akan macam ni. Kita nak buat kaedah potong-potong. So, kalau nak hilangkan kilometer, kita kena ada kilometer di bawah. So, kilometer kat bawah. Okey, kilometer kat bawah yang mana satu? Kita akan pilih yang ni lah. Okey, yang ni. Okey, yang ni kilometer. So, 1 kilometer kat bawah, 1000 meter kat atas. Nanti kita boleh potong. Meter akan tinggal sini. Dan seterusnya kita nak potong hour. So kita nak buang H ni. HR ni hour. H pun boleh. Okay. So yang mana satu yang sesuai? Kita akan guna yang ni. 1 hour 3600 second. So kita boleh potong ni. Jadi awak gunakan kalkulator. Tekan 5 darab 1000. Kita bahagi dengan 3600. Okay. Tekan berapa jawapan nilai yang awak akan dapat lah kat sini. Okay. Nanti awak check balik nilai ni. Dapat ke tak 83.3 ya. Okay, so unit adalah meter per second. Okay, dan the last one, example number 5. Okay, untuk tukar degree Celsius to Kelvin, kita akan tambahkan dengan 273.15. Itu kena ingat lah. Degree Celsius to Kelvin mesti tambah 273.15. Kita akan dapat sini 348.15 Kelvin.